Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dalam Tabayun, merintis pencerahan di Astro Oasis live dari Astro Bukit Jalil. Baik, hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga munculnya banyak kekacauan. Lalu para sahabat bertanya apa yang dimaksudkan hajj, yakni kekacauan itu, wahai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, pembunuhan demi pembunuhan. Baik, kesan Arab Spring yang bermula pada 17 Disember 2010 di Tunisia menjadikan Asia Barat terus bergolak sehingga ke hari ini. Dan tentu sekali yang terus hangat diperkatakan adalah perkembangan di Syria. Sejak perang meletus pada Mac 2011, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menganggarkan lebih 400,000 rakyat Syria terkorban. Hampir 5 juta orang meninggalkan negara mereka dan lebih 6 juta yang lain hilang tempat berlindung. Dan serangan udara maha dahsyat selama 3 hari bermula 23 September 2016 memberi kesan kehancuran yang sukar digambarkan. Dan 22 Disember yang baru lalu, media pihak kerajaan mengumumkan Aleppo dikuasai sepenuhnya oleh rejim. Tajuk Tabayun malam ini, #Aleppo has fallen, siapa pejuang, siapa pengkhianat. Syria sedang mengalami civil war, pergolakan, perang saudara, di mana civilians and women and children are being attacked, and human rights seems to be neglected in Syria. So banyak kes pembunuhan, kanak-kanak dibunuh dan sangat menyedihkanlah tengok dekat social media. Ini bukan saja isu yang berkaitan dengan keagamaan ataupun sensitiviti agama ataupun sensitiviti perkauman, tapi adalah isu kemanusiaan. Media barat memandang enteng terhadap Aleppo itu sendiri sebab kita tahu kan itu negara Islam dan memang media barat memang akan memandang sebelah mata. Sangat important kita kempen kepada semua orang dan juga inject the feeling awareness and also pray, lots of pray and do anything like kita boleh tolong, kita boleh sedekah, kita boleh help the migrants dalam semua faktor. Musuh Islam ni kita kenal, ya, kita tahu ya, jelas. Tapi isunya bila dia melaga-lagakan kita, kan, kita sesama Islam dia laga-lagakan, ya. Jadi sebab mungkin kita kurang ilmu ke, kita terlalu emosional ke, jadi kita ni menjadi alat untuk mereka, alat digunakan, dilaga-lagakan oleh mereka. Jadi saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia kita kena mendalami sikit ilmu kita, peka sikit sekitaran. Jangan kita dijadikan alat-alat oleh musuh-musuh Islam ni untuk menghancurkan Islam. For people to tell you that a man is now asking a question, a fiqhi question, asking the scholars, as a man, is it permissible for me to kill my wife or my daughter before the people come in and they actually rape her and murder her? If it's reached that point, you know it's bad. If you look at the doctors actually treating the injured, the doctors themselves can't hold themselves up and they start crying, you know it's reached an ultimate level. And that's half or not even what is going on the ground in Aleppo. Halab, may Allah protect us all. Ameen. I travel a lot with my work and I go to refugee camps in many different countries, and I've sat with Syrian refugees many a time, and when you sit with them and you ask them what do you really want, they go, we just want to be treated like human beings again. And what does that mean? That means just go and sit with them, have a cup of tea with them, have a nasi lemak with them, whatever it needs to be. Just let them feel like they're humans, not refugee number 732 or refugee number 2246. You know what I mean? Help humanize the situation. And everyone can do that right here. This is a great country that's giving refuge to people. Baik, seperti biasalah jika anda mempunyai apa-apa soalan, 0389941657 atau letak soalan di FB Salam Muslim, FB Aman Palestin, ya, dan FB saya pun boleh, insya-Allah. Kita bawakan 2 orang panel minggu ni untuk kita
tabayunkan topik yang terlampau kompleks ini. Ustaz Budianto Unggun, pengurus Cawangan Aman Palestin Pulau Pinang, dan juga Ustaz Major Nazri Musman, perunding Aman Palestin, dua-dua daripada Wakil Aman Palestin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Major. Senang gitu. Ustaz, memang kita akui ini sesuatu yang kompleks untuk kita cuba beri pencerahan, tapi kita cuba sedaya upaya. Dan kita tengok tadi macam-macam pandangan yang ada tentang Syria. Kalau kita tengok untuk beri pemahaman yang mudah lah, Ustaz, Arab Spring berlaku kat negara Arab lain juga, tapi kenapa Syria paling teruk? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ni dalam slot tabayun. Aleppo has fallen. Siapa pejuang, siapa pengkhianat. Susah kita nak jawab kan, Ustaz? Memang susah kita nak jawab, tapi kita cuba rungkai dengan analisis yang telah kami buat. Okey, Arab Spring bermula pada 17 Disember 2010 di Tunisia. Kemudian dia merebak ke Mesir, merebak ke Yaman dan beberapa buah negara Arab. Ke Syria juga merebak. Kalau kita lihat di beberapa buah negara lain, di Tunisia, di Mesir, dia berlaku dalam keadaan singkat. Maksud saya singkat ni, pemimpin yang nak dijatuhkan tu, di Arab Spring ni dia muncul untuk menjatuhkan pemimpin pada waktu itu. Di Tunisia menjatuhkan bin Ali, di Mesir menjatuhkan Hosni Mubarak, di Yaman menjatuhkan Abdullah Saleh. Semua itu dikatakan zalim untuk dijatuhkan. Dan Syria juga untuk menjatuhkan Bashar Assad sebagai pemimpin. Tetapi tengok di tempat-tempat lain tu, kalau di Mesir dia dalam masa tempoh 18 hari. Demonstrasi diadakan, akhirnya Hosni Mubarak umum letak jawatan. Abdullah Saleh begitu juga. Zainal Abidin Ali sampai lari keluar negara. Tapi Bashar Assad ni kekal sampai hari ini selepas 5 tahun dan hampir masuk tahun yang ke-6. Jadi apa yang ada pada Bashar ni? Mungkin analisis saya menunjukkan bahawa kekuatan yang ada pada dia sendiri dan orang-orang sekitar ni. Kekuatan dia, Kekuatan dia. Nanti kita huraikan dalam dia, segmen kedua. Cumanya tajuk kita Aleppo, Ustaz Major. Kenapa Aleppo pula? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Aleppo? Yang pertama kita kena melihat bahawa rejim Assad sudah pun berusaha bersungguh-sungguh semenjak tahun 2014 lagi untuk menguasai Aleppo dengan menggunakan pelbagai cara, antaranya menyekat bantuan dan juga menguasai jalan-jalan antara Homs dan juga Aleppo. Itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa Aleppo ini menjadi satu perkara yang amat dipentingkan oleh rejim Bashar? Kerana di situlah ramainya para pejuang ataupun rakyat Syria yang berada di situ. Sebab ramai di kalangan pejuang sudah pun berada di Aleppo semenjak Julai 2012. Bila Ustaz kakak pejuang, siapa pejuang? Pejuang itu di kalangan rakyat Syria itu sendiri. Yang menentang rejim Bashar al-Assad, di mana perkataan pejuang ini saya ambil daripada apa yang telah dikatakan oleh Erdogan itu sendiri. Erdogan mengatakan bahawa rakyat Syria itu adalah pejuang. Jadi kita menggunakan pendekatan tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Aleppo ini adalah wilayah yang kedua terbesar di Syria dan mempunyai ekonominya yang perdagangannya yang hebat. Itu sebabnya Bashar nak sangat supaya Aleppo ditawan. Okey, itu dulu permulaan untuk segmen pertama ni. Nombor kita 038994 1657, tabayun berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama tabayun malam ini. Tajuk kita #Aleppo has fallen, siapa pejuang, siapa pengkhianat, dan kita akan bersama panel sebentar lagi dengan perbincangan yang lebih lanjut. Kita lihat dulu klip yang ada untuk dikongsi bersama. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, Aman Palestin dapat menyampaikan bantuan
Baik, nombor kita 0389941657 FB Salam Muslim, FB Aman Palestin. Baik, itu tadi kita tengok Ustaz Awang sendiri yang turun. Ya, kita akan ulas tentang peranan Aman Palestin di sana. Ya. Cumanya Ustaz Budianto, kita nak faham dulu. Katanya di Syria ni terlampau banyak pihak berkelagar. Siapa antaranya? Okey, kalau kita analisis isu di Syria ni sejak tahun 2011 sampai hari ini, ada beberapa pihak yang sedang bertelagah dan belum menghentikan pertelagahan mereka. Yang pertama, kerajaan Bashar Assad sendiri dengan tentera-tenteranya. Yang kedua, kalangan tentera-tentera kerajaan yang belot, yang hari ini digelar sebagai Free Syrian Army. Dikatakan jumlah mereka yang belot daripada tentera kerajaan ni, belot sebab tak puas hati dengan Bashar dan tentera-tentera kerajaan seramai 100,000 orang. Jadi mereka ni bila mereka belot, kemudian mereka mengetuai rakyat untuk menentang Bashar. Ini yang kedua. Dikatakan mereka ni tidak ada matlamat politik, cuma matlamat mereka nak menyatukan Bashar. Yang ketiga, kemudian muncul golongan kalangan puak-puak Islamis. Kalangan puak-puak Islamis yang dipanggil pejuang agama. Yang ketiga, Rusia dari luar. Ini dari luar. Rusia ni, kalau kita lihat hubungan secara langsung di antara Syria dan Rusia ni telah lama. Dan sejak zaman bapa Bashar lagi, Hafiz al-Assad, sehingga ke hari ini. Kenapa Rusia macam interested? Rusia seolah-olah dia ada kepentingan di bumi Syria, di sudut dia meluaskan penguasaan dia. Daripada sudut mungkin di atas kertas orang melihat Rusia ini seolah-olah cuba masuk campur untuk menghentikan kekejaman yang berlaku. Tetapi mereka ada agenda untuk memastikan apa yang mereka nak di Rusia itu tercapai. Kemudian kumpulan lain yang wujud juga di Syria adalah ISIS. Kejap IC, kemudian ISIL, kemudian ISIS. Hari ini yang sebut Daesh ni, mereka juga terlibat. Mereka mula masuk krisis Syria sejak tahun 2013, tidak salah saya. Apabila krisis di Syria makin marak, mereka mula masuk di Syria dan mula masuk campur di beberapa buah tempat. Dan akhirnya hari ini, cuma ISIS ni, dia di tempat-tempat tertentu. Maklumat terkini menyatakan ISIS ni ada di Ar-Raqqah. Tapi tidak di Aleppo, ya? Tidak di Aleppo. Dan persoalannya, kalaulah Rusia nak menghentikan apa yang pergolakan yang sedang berlaku hari ini, kenapa tidak bertembung dengan ISIS di Ar-Raqqah? Dikatakan Ar-Raqqah ni kawasan minyak. Dia hampir ke timur Syria. Kemudian golongan ni, mungkin pihak yang satu lagi yang dari luar juga adalah Iran. Dan juga Hizbullah dari Lebanon. Ketika pihak ni masuklah, bermulanya sentimen Sunni dan Syiah. So banyak pihak sangat ya sampai kita... Banyak pihak sangat dan menyebabkan isu di Syria ni rumit untuk dibincangkan dan setiap analisis memerlukan kepada penelitian yang mendalam. Ya. Ustaz Meja, kalau kejatuhan Aleppo ni, siapa yang bertanggungjawab sebenarnya? Dia sebenarnya kalau kita melihat siapa yang bertanggungjawab dari sudut kemusnahan dan kehancuran yang begitu hebat di kat Aleppo ini, kita kena tanya dulu. Siapa yang memiliki senjata yang canggih? Siapa yang memiliki kekuatan darat dan juga udara yang mampu mengebom, yang mampu membunuh dan sebagainya lagi. Pada pandangan kami di Aman Palestin, tidak lain tidak bukan adalah golongan rejim Bashar al-Assad yang dibantu oleh Iran, Rusia, Hizbullah dan sebagainya lagi. Dan mereka ini adalah golongan yang melakukan kemusnahan, kehancuran yang begitu banyak kepada rakyat Syria. Dan kalau kita lihat dekat TV dan sebagainya lagi, memang kita lihat laporan-laporan menyebabkan berlakunya pembunuhan, bom-bom yang digunakan, bom berangkai yang menyebabkan kematian yang begitu hebat. Dan perkara ini, kehancuran yang begitu dahsyat ini berlaku kerana mereka memiliki senjata yang begitu hebat. Banding dengan golongan yang pejuang ataupun rakyat Syria yang hanya tidak memiliki persenjataan yang mungkin hanya senjata ringan ataupun yang orang kata tidaklah secanggih apa yang dimiliki oleh tentera-tentera Bashar, Rusia dan juga Hizbullah. Tentera yang bertelagah tu, ya, siapa yang membekalkan senjata? Kalau kita dari sudut siapa tu? Yang di pihak pejuang ke di pihak pejuang? Di pihak pejuang banyak orang kata analisis mengatakan sebab macam Aleppo ini dia berdekatan ataupun sepadan dengan Turki, maka di sanalah mereka mendapat bantuan-bantuan yang datang daripada pihak sana. Dan kalau kita lihat, Turki pernah masuk ke kawasan Aleppo atas alasan untuk nak memburu golongan ataupun tentera-tentera Kurdis yang memberontak terhadap negara Turki dan sebagainya lagi. Jadi itulah antara benda yang boleh kita banyak konflik yang perlu kita teliti. Kita tak payah
sentuh politik dulu. Ya. Okey, kita tengok. Okey, Aman Palestin kata pernah sampai di Syria untuk bagi bantuan macam Ustaz Awang tadi tu kat mana sebenarnya? Ya, betul. Aman Palestin dah bagi bantuan ke Syria 8 kali. Okey. Sejak masuk ke sana? Masuk ke Syria. Okey. Maksudnya kita memang di Syria ni kita bawa bantuan masuk dan berikan kepada golongan sasaran. Di Aleppo? Di Aleppo belum. Okey. Sebelum ni kita masuk ke Damsyik. Yang terkini lah klip yang ada tadi tu. Klip yang Ustaz Awang tadi tu adalah di Sempadan di Lubnan. Kamp pelarian. Di kamp pelarian. Kamp pelarian di Lubnan kita bagikan bantuan musim sejuk pada bulan Mac yang lalu. Okey, untuk Aman Palestin kita menyampaikan bantuan ni secara terus kepada golongan sasaran. Contoh di Syria pada pada April 2014. Saya nak ceritakan di mana kita masuk ke di kamp Yarmouk. Perkemahan Yarmouk di Damsyik. Perkemahan Yarmouk ni asalnya ada 1.5 juta penduduk. Majoritinya pelarian Palestin. Jadi apabila isu di Syria ini berlaku dan akhirnya dia akan menyebabkan semua tu terjejas dan tinggal 5,000 orang. Dan yang paling menyedihkan di kamp pelarian Yarmouk itu adalah sehingga mereka terpaksa makan anjing dan kucing. Apabila selama 200 hari bantuan dari luar dan dalam tidak pernah masuk sehingga Aman Palestin menjadi yang pertama memasuki bumi Kem Yarmouk untuk memberikan bantuan pada tahun 2014. Okey, kita nak berehat seketika tapi kita ambil satu soalan di Facebook Aman Palestin. Dan Sahak dia kata, adakah apa yang terjadi di Aleppo ini satu gerakan doktrin memerang akidah atau adakah ia satu penghalalan darah demi kepentingan geopolitik? Nanti Ustaz Meja akan jawab soalan ini. Tabayun, berehat seketika. Nombor kita 03 8994 1657. Kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali. Soalan Den kita akan jawab selepas kita ambil pemanggil ni. Takut Pak Cik Osman ni dah lama menunggu. Assalamualaikum Pak Cik Osman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pemanggil setia ni. Ya, saya ingin bertanya tentang dua soalan ya. Ya. Saya walau bagaimanapun berkritiklah apa yang berlaku di negara apa ni Asia Barat sana. Tapi saya nak bertanya tentang dua soalan ya. Okey. Apakah hukumnya ya rakyat yang memberontak pada kerajaan? Yes, okey. Selagi kerajaan itu tidak menghalang kita menunaikan rukun Islam. Maksudnya selaganya perintah Allah tidak dilarang. Ya, bagus. Satu ya. Lagi satu, saya tertayati dengan penduduk ahli panel tadi mengatakan beratus-ribu tentera dia berpaling dadah. Apakah mereka ini bukan pembelot? Apakah hukumnya tentera-tentera yang pembelot kepada pemerintah sedangkan mereka itu sudah bersumpah memberi sepenuh ketaatan kepada pemimpin. Ya, betul. Jadi mereka sendiri tahu yang pemimpin itu tidak menghalang mereka itu menunaikan perintah Allah. Ya. Saya hendak dua-dua ini diselesaikan dalam cara berasingan. Bagaimana rakyat nak memberontak, bagaimana tentera pembelot. Ya. Apakah mereka ini bukan pemberontak? Okey, baik. Terima kasih. Itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif Pak Cik Osman tu menjadikan definisi pemberontak lain pula jadinya. Ya. Kita ada bincangan tadi Ustaz. Ya, betul. Apa pandangan Ustaz? Jawab dulu Pak Cik Osman punya ini. Okey, yang pertama saya melihat apa hukumnya rakyat memberontak, hukumnya tidak bolehlah. Okey. Selagi mana pemerintah telah menyediakan, memberikan kemudahan untuk kita mengamalkan syariat Islam, hukumnya tidak boleh. Tetapi kita melihat apa yang berlaku dekat Arab Spring, khususnya dekat Syria, kerana kezaliman, kekejaman yang berterusan yang berlaku di sana menyebabkan rakyat tidak berpuas hati. Dengan sebab demikian mereka melakukan pelbagai cara sebenarnya untuk nak melakukan pengislahan, pembaikan. Tetapi mungkin
mungkin rakyat Syria tak mampu. Dan akhirnya orang kata rakyat digunakan untuk dihukum dengan cara yang sedemikian. Dengan sebab mereka tidak puas hati dengan apa yang berlaku, apa yang dilaksanakan oleh rejim Assad kepada mereka. Asalnya memang tak boleh. Sebagai seorang Islam, untuk memberontak, untuk melakukan keganasan kepada pemerintah itu sendiri. Selagi pemerintah menyediakan kemudahan, memberikan keizinan untuk kita melaksanakan syariat Islam dan sebagainya. Yang bab tentera tu? Kita kena tengok sejarah Syria ni sendiri. Dia memang pemimpin yang sah, pemimpin yang melalui proses kerajaan Syria dia ada sah pemimpin yang dilantik. Tetapi kita kena lihat dalam proses itu dia telah melakukan banyak kezaliman. Kan? Yang pada pandangan masyarakat, pada pandangan tentera sendiri, itu adalah sesuatu di luar batas kemanusiaan. Tentera sendiri melihat dan mereka sendiri melakukan perkara itu sejak sekian lama. Saya bagi contoh, Hafiz Assad zaman ni pada tahun 82, dia Hamah. Dia telah membunuh 42,000 orang dalam tempoh 27 hari. Jadi kekejaman yang dilakukan oleh kerajaan ini, apabila dilihat oleh rakyat, oleh tentera, dia memastikan dia ingin membela orang yang teraniaya. Jadi di situ dia belot kepada kerajaan ini sebab kerajaan ini melakukan kemungkaran. Poin saya di situ. Sebab kerajaan melakukan kemungkaran di situ. Yang dia rasa dia kena cegah. Yang mungkin di luar batasan. Di luar batas kemanusiaan. Yang definisi kezaliman yang Ustaz bagi tadi. Cuma saya nak tambah sikit. Syria bermula pada zaman Hafiz Assad sampailah Bashar Assad tahun 2000. Mereka menguasakan undang-undang darurat. Mereka boleh menangkap, boleh tanpa bicara, mereka boleh membunuh, boleh dan melakukan apa-apa kepada rakyat mereka tanpa ada batasan. Dan itu ciri kezaliman yang Ustaz maksudkan. Okey. Kita jawab yang soalan Din daripada Facebook. Pada pandangan saya. Soalan dia saya sekali lagi kata adakah apa yang terjadi di Aleppo ini satu gerakan doktrin memerang akidah atau adakah ia satu penghalalan darah demi kepentingan geopolitik? Bagi saya, apa yang berlaku dekat Syria ini merupakan krisis dalaman antara pemerintah Bashar al-Assad dan juga rakyatnya. Maka bila kita melihat ianya berlaku merupakan krisis dalaman ialah geopolitik. Tetapi bila mana ada campur tangan daripada luar, apabila Bashar al-Assad menjemput Syiah dan juga Hezbollah daripada Lebanon, daripada Iran dan sebagainya lagi, maka bermulalah pula pertemuan dari sudut akidah antara Sunni dan juga Syiah. Itu tak boleh dielak lah bila dah menjemput orang luar. Tapi yang Ustaz Budian tu cakap tadi yang saya tarik juga yang kita macam dimomokkan dengan kuasa besar. Apa sebenarnya pandangan daripada Ustaz Budian tu? Kita kalau tengok dalam krisis negara umat Islam lah. Di mana-mana juga pasti ada kuasa besar yang akan masuk campur. Tujuan mereka masuk campur adalah untuk memastikan agenda mereka berjaya. Agenda mereka satu je. Agenda mereka secara bersama, sama ada Rusia ataupun Amerika. Yang kita lihat pada hari ini, seolah dalam isu Syria ini nampak di atas kertas tak sama. Tetapi hakikatnya mereka menginginkan kehancuran kepada kerajaan Islam di Syria itu sendiri. Kerajaan umat Islam di Syria itu sendiri. Jadi di belakang kita kena lihat bahawa kita tidak boleh lari daripada konspirasi yang menyatakan bahawa ada kuasa besar yang mencatur perjalanan konflik yang berlaku tu. Saya beri satu contoh lah maklumat yang kita terima kan bagaimana Bashar Assad atau tentera rejim Bashar Assad seolah-olah menunjukkan kepada dunia bahawa mereka berseteru dengan ISIS. Seolah-olah berseteru dengan ISIS. Pernah terjadi di satu tempat bagaimana kawasan tersebut dikuasai oleh Bashar Assad, ditunjukkan bahawa berlakunya peperangan di antara ISIS dan tentera Bashar Assad. Berlaku sungguh. Ada kecederaan, ada kematian. Tetapi akhirnya penguasaan tentera Bashar telah kalah, dikuasai oleh ISIS. ISIS mengambil alih tempat tersebut. Ketika mana ISIS mengambil alih tempat tersebut, tentera Bashar keluar. Apabila tentera Bashar keluar, mereka meninggalkan segala kelengkapan ketenteraan dalam kawasan tersebut. Senapang, semua meninggalkan. Akhirnya tentera ISIS ni dia masuk duduk dalam beberapa ketika, datang semula tentera Bashar untuk merampas semula kawasan tersebut. Akhirnya tentera ISIS tadi ni keluar selepas mereka ni masuk berlaku peperangan, ditunjukkan berlaku peperangan, akhirnya tentera ISIS ni bawa keluar senjata-senjata tadi. Saya sebut ni ini drama. Ini drama, tapi pada kita lihat
ini berlaku real peperangan. Nampak saya kata begitu. Sehingga pencatur-pencatur ini boleh mewujudkan satu situasi yang kita nampak perang. Tapi pada mereka, itulah mereka nak bagi ISIS tu senjata. Mereka nak bagi ISIS tu sesuatu yang boleh mereka berperang dengan siapa juga. Jadi payah juga kita nak telan bulat-bulat laporan-laporan yang ada di... Ya, betul. Kita kena tapis, kita kena study, kita kena kaji banyak sudut. Tidak boleh tertumpu satu media sahaja, terutama media barat. Ya. Ustaz Meja, kalau kita bandingkan krisis di Palestin berbanding dengan krisis Aleppo, macam mana Ustaz? Saya melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi saya melihat bahawa barakna hawlahu, kawasan di sekitarnya, dan kita kena memahami bahawa kawasan sekitar Palestin adalah bumi Syam. Dan Palestin itu termasuk dalam bumi Syam. Syria juga termasuk dalam bumi Syam. Jadi kita tak boleh nak asingkan kedua-duanya. Tak boleh katakan bahawa Syria itu lebih dahsyat kemusnahan dia, maka kita kena bantu Syria. Palestin itu lebih dahsyat kemusnahannya, kita kena bantu Palestin. Tak boleh. Jadi atas dasar itulah, bila bumi Syam ini, bumi yang diberkati, bumi yang banyak disebut oleh hadis Rasulullah SAW, maka tanggungjawab kita adalah untuk membantu kedua-duanya. Itu saja. Okey. Okey, Ustaz, kita ada seorang pemanggil lagi. Cik Naim, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Naim, silakan. Okey, saya nak bertanya tentang peranan Turki dalam Syria punya konflik ni sekarang. Okey. Itu saja? Pada pandangan panel, apa Turki punya impact ke atas apa yang berlaku di Syria sekarang? Dan kesan daripada duta besar Rusia yang ditembak di Turki baru-baru ini. Alright. Terima kasih. Okey. Terima kasih Cik Naim. Assalamualaikum. Dan soalan Cik Naim, kita akan dapat pandangan dua panel selepas kita berehat seketika. Temui Tabayun selepas ni. Okey, masih bersama Tabayun. #Aleppo has fallen. Siapa pejuang, siapa pengkhianat. Tadi Cik Naim ada tanya macam mana Turki, especially bila duta Rusia ditembak baru-baru ni, apa pandangan aman Palestin tak? Pandangan aman Palestin terhadap Turki. Meja Nazri Lokat. Okey, saya melihat peranan Turki itu banyak sebenarnya, dan apatah lagi yang terbaru kita melihat peranan yang dilakukan oleh Ankara itu sendiri, Erdogan sendiri, untuk nak melaksanakan gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertelaga di sana. Dan kita melihat rejim Al-Assad bersetuju, kemudian 6 kumpulan yang bertelaga bersama dengan rejim Assad bersama, kemudian mewakili 60,000 para pejuang dekat Syria telah pun memahami dan seterusnya bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata bersama dengan rejim Assad, dan ianya diusahakan oleh Ankara, oleh Turki. Itu kebaikan antara sumbangan Turki yang mengelakkan daripada kemusnahan, kematian yang lebih banyak lagi. Okay, itu semua yang pertama. Tapi atas kertas kita nampak Turki sebelah sini, sebelah sana kan. Dua-dua dia... Saya melihat Turki ini tertekan. Dia tersepit antara pihak orang Islam dekat Syria dan juga pihak-pihak lain daripada luar yang nak supaya kepimpinan Turki yang ada sekarang ini dijatuhkan. Saya melihat ke situ. Jadi Erdogan terpaksa membuat satu keputusan yang betul-betul mampu untuk meneruskan lagi apa yang ada dekat Turki sekarang ini. Jadi dia terpaksa menggunakan pendekatan untuk tidak memihak pada mana-mana. Jadi apa yang dilakukan oleh Turki sekarang ini, gencatan senjata, adalah perkara yang amat baik untuk mengelakkan pertumpahan darah yang lebih dahsyat lagi selain daripada perkara-perkara lain lah. Mungkin satu lagi lah saya nak tambah peranan Turki. Bantuan kepada pelarian. Aleppo dekat dengan sempadan Turki. Jadi Turki membuka pintu sempadannya di sempadan dengan Aleppo, membenarkan rakyat Aleppo untuk masuk ke satu tempat di Turki bernama Gaziantep. Kalau kita tengok video-video yang tersebar bagaimana penduduk Gaziantep menyambut ketibaan rakyat daripada Aleppo dengan penuh senyuman, dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah kita tergambar peristiwa bagaimana kan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Allahu Akbar. Sambutan mereka. Ya. Okey, seorang pemanggil lagi. Puan Hayati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ustaz, saya nak buat persoalan. Ya.
Okey, tentang tentera Bashar di Syria. Tentera Bashar ni hebat sangat sehingga kan negara-negara Islam lain, contohnya negara-negara Arab yang kaya, tidak berani nak membantu umat Islam di sana. Maksudnya sehingga kan maksudnya yang tentera-tentera Bashar yang bersekutu dengan 4 negara lain tu, 3 negara lain iaitu Iran, Hezbollah dan Rusia. Sehingga kan maksudnya mana negara-negara Islam lain tu nak membantu di situ. Baik. Adakah negara-negara Islam lain tu dia takut kepada Israel dan Amerika sehingga kan dia tak berani nak membantu Syria tu. Yes. Mana pergi umat Islam yang hebat, yang ramai tu, mana pergi Ustaz? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Assalamualaikum. Saya rasa soalan ni soalan yang bagus, soalan yang semua orang tertanya-tanya benda ni. Ya. Kita tabayunlah sikit. Kenapa jadi situasi macam ni, Ustaz? Kenapa yang kita lihat di sana hanya bantuan kemanusiaan, bukannya bantuan ketenteraan. Mana tentera-tentera negara Islam? Kita kena berpijak di bumi nyata sekarang ini. Berdasarkan pada realiti yang berlaku. Sesebuah ketenteraan akan membantu sesebuah negara bila diminta oleh negara tersebut. Itu yang pertama. Dan krisis dalaman yang berlaku dekat Syria menunjukkan bahawa rejim Al-Assad merupakan pemerintah yang sah pada masa ini. Jadi dia meminta bantuan daripada pihak-pihak Rusia dan juga Iran untuk membantunya. Manakala pejuang dekat Syria tidak memiliki kapasiti sebagai seorang pemerintah, sebagai sebuah pemerintah. Maka macam mana keadaan sebegitu? Macam mana mereka nak minta bantuan? Itu yang pertama. Yang keduanya, kita melihat kenapa PBB tidak campur tangan. Sebenarnya PBB akan campur tangan dari sudut ketenteraan. Contoh macam kita dekat Lubnan. Kita punya tentera berada di sana disebabkan kerana permintaan daripada Lubnan dan dipersetujui oleh PBB. Disetujui PBB, barulah ketumbukan ketenteraan akan dihantar untuk menyelesaikan ataupun mengurangkan permasalahan yang berlaku dengan tugas-tugas pengaman. Itu kedua. Yang ketiganya, dalam keadaan sekarang ni, negara-negara umat Islam dekat Asia Barat khususnya memang dalam keadaan lemah. Di sebelah Syria, Iraq. Di sebelah-sebelah lain juga begitu keadaannya. Jadi macam mana mereka nak bantu? Di Arab Saudi mereka menghadapi masalah yang tersendiri dengan Yaman dan sebagainya lagi. Jadi bagaimana mereka nak membantu? Jadi persoalan ini kita kena lihat dari sudut yang lebih luas berdasarkan kepada realiti bahawa bantuan ketenteraan akan diberikan jika sekiranya diminta oleh negara tersebut. Dan pemimpin yang sah dekat Syria sekarang ini adalah Bashar al-Assad. Kita tak boleh nafikan di situ. Dan krisis dalaman itu berlaku menyebabkan inilah. Jadi kalau kita nak hantar tentera, tak boleh. Malaysia nak hantar tentera, tak boleh lah. Tak boleh. Sebab bukannya atas arahan daripada PBB ataupun permintaan daripada negara Syria dan sebagainya lagi. Masa dia pemerintah yang sah. Jadi apa yang boleh kita buat adalah bantuan kemanusiaan. Ya, betul. Okey. Kalau kita bercakap pasal bantuan kemanusiaan, Ustaz Budianto, sekarang ni boleh sampai ke bantuan ke Aleppo kalau melalui Yaman Palestin ni? InsyaAllah kita dalam proses menunggu kebenaran daripada pihak di... Okey. Kita cakap pasal bantuan kemanusiaan sebentar nanti. Kita ambil dulu Encik Amil. Encik Amil Syamsuddin, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Okey, saya nak tanya dengan panel berkenaan dengan satu hadis Nabi berkenaan dengan panji-panji hitam dari arah timur. Okey. Sekarang ni ada kumpulan-kumpulan tertentu yang dah menggunakan panji-panji hitam, tetapi cara mereka ni bertentangan dengan cara Islam. Okey, nanti apabila datang panji-panji hitam yang disebutkan oleh Nabi ni, bagaimana kita hendak menyambut mereka, atau adakah kita ini dihalang sebabkan panji-panji hitam yang telah ada sekarang ni, sedangkan Nabi pernah beritahu apabila kita nampak mereka ini, kita terpaksa sambut mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Okey. Alright. Itu saja? Itu saja. Tapi apa definisi panji-panji Islam kepada Amil? Panji-panji hitam. Apa pengertian? Kepada Amil, pemahaman Amil, panji-panji Islam itu siapa? Mereka ni orang-orang kan meminta kebenaran, tetapi kebenaran itu ditolak oleh orang-orang kuasa-kuasa besar. Mereka ni akan tolong orang Islam nantilah yang tertindas. Alright. Okey. Saya faham. Ya. Terima kasih banyak Amil. Ya. Dengar jawapan daripada panel. Okey, Ustaz, hadis apa dulu? Okey, hadis Nabi tentang peristiwa akhir zaman banyak. Okey. Jadi peristiwa di Syria yang kita lihat pada hari ini ada tanda-tanda seperti mana yang Nabi sebut.
dalam 1400 tahun yang lalu. Tetapi kita tidak boleh menyatakan secara tepat bahawa peristiwa yang berlaku hari ini menepati 100% apa yang Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi panji-panji hitam. Siapa kita nak definisikan hari ini panji-panji hitam? Yang kita rasa kita nak sambut dia, kita nak bagi kepada dia, siapa? Semua orang akan claim panji-panji hitam. Ya, semua akan claim. Jadi sebab tu sukar untuk hari ini kita meletakkan inilah yang disebut oleh Nabi. Inilah yang disebut oleh Nabi. Contoh saya sebutkan, ada satu hadis Nabi kata la taqumus sa'ah hatta yanzalur rum hatta yanzalur rum bil aqmaqi wa bid dabiq. Tak akan berlaku kiamat sehingga datangnya bangsa Rom ke satu tempat di Aqmaq. Aqmaq ni di Damsyik dan di Dabiq. Dabiq ini di Aleppo. Jadi kalau kita tengok situasi di Syria hari ini dengan hadis ni, kita nampak macam tepat. Betul. Tapi siapa boleh bagi jaminan apa yang berlaku ni adalah menepati 100% dengan hadis Nabi yang Nabi sebut 1400 tahun lalu? Sukar. Kalau tanya para ulama pun, kita boleh sebut ini ada tanda-tanda akhir zaman, tetapi untuk menyatakan secara langsung ia tepat 100% sukar untuk kita urungkai pada hari ini lagi. Ustaz Meja nak tambah? Saya melihat ramai orang mengaku, contohlah Imam Mahdi. Malah daripada Malaysia pun ramai juga yang mengaku Imam Mahdi. Tapi kita yakin bahawa Imam Mahdi akan turun, tetapi siapa orangnya? Hanya Allah yang akan menentukan bila-bilanya. Dan semua akan mengklaim, akan mengatakan dirilah yang terbaik, inilah pejuang, kamilah pembawa bendera hitam, kamilah panji Islam dan sebagainya lagi. Tetapi hakikatnya, wallahu alam. Cuma kita kena usahakan untuk membantu setakat mana yang kita boleh demi kemanusiaan dekat nanti kita akan cakap pasal misi kemanusiaan selepas ni. Cukup pasal perang-perang ni, kita hantar bantuan lepas ni. Okey, kita berehat seketika. Teruskan bersama Tabayun, kita kembali selepas ni. Baik, bertemu kembali. Ada beberapa soalan di Facebook. Kita akan cuba jawab kalau kita ada masa nanti. Cumanya kita nak cakap pasal misi kemanusiaan tu. Kalau sekarang ni orang bagi sumbangan, macam mana cara Aman Palestin hantar bantuan? InsyaAllah kita sedang menunggu tarikh yang sesuai daripada pihak di Syria untuk memberikan kebenaran kepada Aman Palestin untuk masuk ke Aleppo insyaAllah. Dan kita telah mendahulukan wang sebanyak $100,000 semasa krisis memuncak beberapa minggu yang lalu untuk pihak di sana memberikan bantuan secara segera. Dan kita menunggu masa kemungkinan pada awal Januari ini, dalam bulan Januari ini insyaAllah. Dan kita mengharapkan gencatan senjata yang bermula pada malam tadi ada laluan terbuka untuk Aman Palestin memasuki bumi Aleppo, menyampaikan bantuan secara terus kepada golongan sasaran. Ini bukan di sepadan-sepadan lagi, terus masuk ke Aleppo? InsyaAllah kita akan terus masuk ke Aleppo, itu hasrat kita. Tapi kalau katalah seandainya tak dapat masuk ke Aleppo, kita akan masuk ke dalam bandar di Syria juga, mungkin di Damsyik ataupun di mana. Sebab kita kena tengok hari ini situasi di Syria keseluruhannya sedang menghadapi kehancuran, sedang menderita kesejukan. Hari ini Syria tengah sejuk. Bayangkan orang tak ada rumah, hanya ada kemah, pakaian sejuk tak ada, alat pemanas tak ada. Jadi semua ni boleh membawa kepada cepatnya mereka untuk mati. Kepada yang cedera ni, ubat-ubatan tiada. Jadi bantuan kita akan hantar bantuan kemanusiaan, sudut makanan, alat pemanas, baju sejuk dan perkara-perkara berkaitan lagi untuk kehidupan mereka, meneruskan kehidupan. InsyaAllah. Cuma saya tambah sikit lagi tentang bantuan ni. Sekarang ni Aman Palestin sudah pun 8 kali sudah masuk ke Syria dan kita bekerjasama dengan NGO yang ada di sana, antaranya As-Sarra dan juga NGO dekat Turki, Al-Hayah dan juga Europe Campaign. Dan sehingga sekarang ini hampir 6 juta ringgit telah kita hantar di bumi Syria dan Aleppo sahaja 1.5 juta. 1.5 juta yang telah kita hantar untuk tahun ini. Dan kita mengharapkan para dermawan di sana untuk membantu kita dalam pakej bantuan musim sejuk ini yang kita sasarkan 5 juta, yang setakat ni hanya 2 juta yang dapat dikutip, manakala 10 for Syria yang setakat ni sasarannya 18 juta yang hanya dikutip RM700,000 saja. Jadi kita nak supaya rakyat di Malaysia membantu bumi Syria yang sedang dalam keadaan dahsyat sekarang ini. Cumanya saya ambillah satu Facebook. Kenapa Aman Palestin nak sibuk-sibuk di Syria? Pergi kat Palestin lah. Nama Aman Palestin. Bantuan patut ke Palestin. Ramai orang bertanya, tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa kisah sejarah. Syria adalah pintu masuk ke bumi Palestin. Untuk bebaskan Masjidil Aqsa,
bebaskan bumi Syria. Salahuddin Al-Ayyubi telah membuktikan dalam sejarah dia bebaskan Masjidil Aqsa dari Mesir, dia pergi ke Damsyik, dia pergi ke Aleppo, dari Aleppo dari bumi Syria dia masuk bebaskan Masjidil Aqsa dan tidak mustahil sejarah itu akan berulang pada hari ini. Jadi poin kami ialah bebaskan bumi Syria untuk kita bebaskan bumi Palestin. InsyaAllah. Okey, satu Facebook ni di Salam Muslim. Apa peranan dan campur tangan Zionis Israel di Aleppo? Saya rasa soalan yang bagus untuk kita jawab. Cantik soalan tersebut. Sebenarnya apa yang berlaku dekat Asia Barat adalah rentetan untuk menstabilkan kedudukan Israel dekat kawasan Asia Barat tersebut. Kita lihat kalaulah berlakunya pertembungan, berlakunya krisis dekat negara-negara Asia Barat, Israel akan terselamat. Berbanding kalau misalnya dalam keadaan negara-negara Asia Barat dalam keadaan aman, damai, kuat dan sebagainya lagi, ia memberi ancaman kepada Israel itu sendiri atau Zionis itu sendiri. Jadi untuk mengelakkan ancaman kepada negara Israel, maka wujudlah apa yang ada sekarang ini dekat Asia Barat. Berlakunya pertempuran dekat Iraq dan sebagainya lagi. Satu lagi perkara yang perlu kita lihat, selain daripada isu Syria, Mosul dekat Iraq dan sebagainya juga perlu kita lihat teliti bagaimana kedudukan Mosul itu sendiri mampu untuk mengubah keadaan dekat Syria dan sebagainya lagi. Wallahu alam. Okey. Katalah penonton nak memberi sumbangan, ya. Ustaz Budiman, tu bagaimana caranya? Okey, tuan-tuan yang ingin memberikan sumbangan kepada aman Palestin melalui kempen Aid for Syria yang kita lancar pada September 2016 yang akan berlangsung sehingga April 2017, tuan-tuan boleh dapatkan maklumat di Facebook kami, Facebook Aman Palestin, ataupun pergi ke website amanpalestin.net, www.amanpalestin.net. Package seperti yang saudara saya sebut tadi, Major Nazri sebut, package Aid for Syria kita ada dua package. Yang pertama, bantuan musim sejuk RM150. Yang kedua, Tent for Syria untuk bantuan umum sebanyak RM10 untuk bantuan umum. Jadi dapatkan maklumat lanjut di Facebook ataupun di website Aman Palestin, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Kita ambil seorang pemanggil akhir, ya. Nur Mizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bagi pesanan atau saranan, ya. Boleh tak kita menjual beras di supermarket atas nama Syria sumbangan, ya, kita beli beras Syria, Palestin, Afrika, ya, dan juga pertama, iaitu pertama. Kedua, letak nama bank, ya, yang kita boleh salurkan buat sumbangan RM1 pada semua orang. RM1 pun boleh kan, RM1 untuk 5 juta orang. Boleh tak buat macam tu? Itu sajalah. Ini inisiatif Nur Mizan sendiri? Ya, saya. Nak raise fund untuk Syria. Raise funds, yes, raise funds. Raise funds. So you can bank in $1 each. Baik. Terima kasih banyak, ya, Cik Nur. Or purchase rice. Okey. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Okay. Apa pandangan Ustaz lah, individu-individu yang di luar sana yang prihatin terhadap nasib rakyat Syria, diorang akan buat kapasiti individu dulu untuk kutip sikit, jual benda ni RM1 pergi ke ini. Apa pandangan Ustaz? Okey, kita mengalu-alukan komitmen mereka untuk melakukan amal-amal ini secara kapasiti individu. Cuma yang lebih baik apabila kita buat contoh yang buat jualan ada sebahagian untuk aman Palestin. Lebih baik ni pada peringkat awal sebelum memulakan rancangan tersebut, hubungi pihak aman Palestin. Nyatakan bahawa kami nak buat sekian begini dan Aman Palestin nak bagi persetujuan. Jadi bila sebut macam tu, orang akan hubungi Aman Palestin. Orang kata betul ke? Orang buat beras ni, buat jual gula ni ada portion untuk Aman Palestin. Jadi kita ada jawapan bila orang telah merujuk kepada kami dahulu. Jadi saya nasihatkan kepada, kami faham ramai yang sampai macam yang beli barang untuk dapatkan ada sedikit portion untuk Aman Palestin, rujuk dengan Aman Palestin. Bukan kita tak bagi. Bagi. So jadi rujuk kepada Aman Palestin untuk apa-apa pun, ya, kerja-kerja yang nilai murni dan sebagainya. Major, mungkin kesimpulan daripada Major. Mungkin ada orang kata okey, kita nak berjihad pergi ke Syria. Apa pandangan Major? Saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Contoh, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ayat-ayat Al-Quran di dalam tentang jihad ini semuanya dimulakan dengan bi amwalikum. Barulah dengan bi anfusikum, dengan harta kamu, barulah seterusnya dengan
jiwa raga kamu. Cuma yang satu ayat saja dimulakan dengan bi anfusikum, dengan jiwa, dan surah At-Taubah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak jihad dengan harta. Kita nak pergi ke sana, apa keupayaan kita? Orang Syria pun tak nak untuk kita berjihad mengangkat senjata di sana sebab kemampuan kita. Jadi bantuan dari sudut kewangan, harta dan sebagainya. Ya, insya-Allah ya, sama-sama kita menyumbang. Jadi itu saja masa yang kita ada untuk malam ini ya. Terima kasih banyak Ustaz Budianto, Ustaz Meja. InsyaAllah kita bersama lagi. Baik, dalam ketegangan di Syria sekarang, sukar ya sebenarnya untuk menjelaskan siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih-lebih lagi propaganda politik yang tidak pernah habis ya. Apa yang pasti kemanusiaan dan nilainya pupus. Kita wajar segera membantu dan meringankan beban rakyat Syria keseluruhannya dan di Aleppo khususnya yang benar-benar sedang mengalami tekanan sangat hebat. Doa dan solidariti kebersamaan yang kita boleh laksanakan sekarang agar mereka terus kuat dan tabah menghadapi fitnah akhir zaman ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Buruj ayat 8 yang bermaksud, dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Jadi semoga Syria akan temui keamanan mutlak. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan seluruh warga penerbitan Tabayun Astro Oasis mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.